Assalamualaikum Sanimah Haji Jamin, Fatimah Aini, Kamkama, Ful Nurul Aryana, Nur Alis, Anita Awang, Nur Aisyah Nur, Siti Atikah Tukimin, Zuraida Hashim, Kaslina Kasim, Zarina Zawawi, Hanisa Syafi'i, Waalaikumsalam, Isabella Jo, Roslina binti Juhari, Maria Muhammad, Hasniza Abdul Aziz, Sapan Atun, Asiyah Muhammad, Nurhaniza Hamid, Cik Ruslah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nur Azmah Syafi'i, Ruhani Abu Pekaba, Khatijah Muhammad Sa'ad, Rusmini Ya, Nur Farahin Rusli, Wawa Juso, Aisyah Muhammad Nur, Aznita Sa'ad, Ketentuan Ilahi, Alhamdulillah, Hanidah Mansur, Allahumma salli ala Muhammad, Kamkama, Nur Syida Nabiha, Ayah Gaus. Masya Allah, selamat berdialisis ke Ayah Gaus. Subhanallah. Sanimah Haji Jamin, Alhamdulillah, amin amin. Semoga penghuni syurga sungguh. Nuraini Abdul Rahman, Diana Ahyad, Hairiyah Haji Ismail, Nur Farani Ibrahim, Wan Radiah, Suhana Adris, Kasih Latifah Zulati, Sadina Salihuddin, Nur Hawa, Syarifah Safiyah, Alhamdulillah, Rosi Dahyati Dami, Nur Syafawati Syamsuddin, Subhanallah, Kuzurinaku Ahmad Ida Najwa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Mas Liza Bagiran, Nur Khamisa Agus, Alhamdulillah. Ya, syukur Kak Nuraini Abdul Rahman dapat bertemu kita hari ini. Salma Syahrum, Mastura Ali, Linda Kecil, apa khabar? Pukul berapa nak siap-siap pergi kerja tu? Alhamdulillah. Subhanallah, Hasniza, line cantik walaupun di Kelantan hujan lebat. InsyaAllah Hasniza 28 malam saya menginap di Hotel Perdana Kuala Kota Baru. Sebab 29 November saya ada program di Bacok. Terus check out hotel, terus balik lah tu. 1 malam sahaja di Kelantan. InsyaAllah. Nur Asmaludi, tudung hitam, betul, tudung hitam, tulisan clear, Masya Allah. Maimunah Hasan, Allahumma salli ala Muhammad, Siti Hajar Ahmad, Hajar Fauzia Husin. Minta maaf tadi terlepas beberapa nama. Zainab Husin Nab, Zainul Majid, Hamidah Ahmad, Nazatul Naina. Macam mana cuaca di Kulim? Apa khabar Maksu Zunaiza Ahmad? Masya Allah. Sekejap lagi saya hantar ... Maksu belum sempat lagi nak type. Salisa ke Salina? Lia Arif, Allahumma salli ala Muhammad. Jun Naim Fuziah Ahmad. Okey, tak tersebutlah satu persatu. Ustazah rasa macam comel sangat sahabat-sahabat Latahzan apabila macam Sani Salih. Masya Allah, betul-betul. Jom sahabat-sahabat Latahzan, hari ini dalam keberkatan majlis ilmu ni, kita mendoakan seluruh anak-anak orang Islam, khususnya anak-anak sahabat-sahabat Latahzan yang akan menduduki peperiksaan UPKK. Masya Allah, tabarakallah, darjah 5 kan? Insya Allah. Ya, Umi Rakiyah Abdul Rahman, kecil hati Umi Rakiyah Abdul Rahman datang rumah Ustazah Zawiyah, tak datang rumah Ustazah Zah. Ya Allah Akbar, saja je Umi saja nak bergurau. Sebab saya seronok tengok Umi berziarah. Sebab saya duk kata dah, kalau cari Ustazah entahkan bila dapat bertemu. Cik Rodiah Syarif datang pun Masya Allah, hai dapat jumpa kat surau je. Nak jumpa kat rumah tak tahulah. Ya Allah, nampak apa ni, beberapa orang kadang-kadang datang, Ustazah ada kat rumah, tak ada. Kenapa tu? Saya dah ada depan pagar rumah Ustazah. Ya Allah, dahsyat sungguh Ustazah. Masya Allah, Muhammad. Jadi malu dengan Umi bonda saya. Kalau Umi datang saya tak menyantuni, saya rasa malu sangat. Masya Allah. Dan rumah Ustazah Zai bukannya seperti rumah. Dia jadi sekolah boleh, dia jadi gudang boleh, dia jadi madrasah boleh, subhanallah.
Hasniza Abdul Aziz. Ya ke? Bacok tu kampung. Masya Allah. Nanti saya share insya-Allah sebab kita tak pasti lagi masjid mana. Itu bukan kuliah, saya belum sempat lagi nak susun kuliah. Tapi saya sedang sibuk dengan nak menyantuni jemaah umrah yang bakal terbang. So kita akan terbangkan insya-Allah dari Kelantan sahaja lebih kurang 16 orang. Itu adalah sebahagian besar daripada calon umrah tajaan yang terkandas bulan Mac lepas. Warga emas di kalangan asnaf, fakir miskin yang terpilih untuk menunaikan ibadah umrah bersama Al-Fawwas. Jadi Ustazah tak bersama dalam grup tersebut untuk terbang ke Baitullah. Jadi Ustazah akan bersama dengan mereka memberi angkat bendera pelepasan. Macam itulah insya-Allah. Nanti saya akan share ya, sahabat-sahabat di Kelantan. Sebenarnya 26 hari bulan gerak ke Terengganu. So saya menyantuni anak-anak tahfiz di Kertih, kemudian anak-anak di FK lah, Darul Fawaz Kertih, kemudian ke Kuala Terengganu 27 ada pelepasan jemaah umrah Terengganu, kemudian 28 tu gerak ke Kelantan, 29 di Bacok insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah semua anak-anak cucu-cucu yang UPKK hari ini dapat menjawab dengan tenang, mudah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nak tergelak? Sebab siapa nama tadi? Dia tanya, Perlis tak sampai lagi ke Ustazah? Perlis lagi lah selalu sampai. Menantu orang utara kan? Sebenarnya baru lagi kami balik daripada bawa grup ke Langkawi. Masya Allah, Masya Allah. Dan trip Langkawi hari tu Ustazah fokus kepada selain orang utara kan. Jeng nak umumkan nak umumkan sempena hari Isnin ini nak mengumumkan grup utara yang nak daftar ke Langkawi hari tu. Ustazah kata tak yalah, nanti grup utara kita buat utara saja. Utara ramai ni, geng-geng Latahzan Demi Ummah Kerana Allah ramai. Jadi untuk utara dengan duka citanya dimaklumkan, Ustazah tak bawa lagi Langkawi sebab tak mampu nak belanja ikan siakap. Sekian dimaklumkan tak mampu nak belanja ikan siakap. So kita makan gulai ikan temenung je lah. Dekat mana? InsyaAllah. Tunggu geng utara, kita akan satu bas. InsyaAllah kita akan ambil satu malam berqiyamul lail insya-Allah. Allah, hai, sebut qiyamul lail je nak nangis. Sebab apa sahabat-sahabat? Bila kita dapat rihlah bersama-sama bermusafir dalam satu malam, percayalah walaupun dalam satu malam itu masya-Allah akan mentautkan hati-hati kita. Tapi syaratnya kalau itu program muslimat sahaja, mesti keluar daripada rumah yang sementara itu dengan redanya suami dan selesai tanggungjawab semua di rumah anda untuk ditinggalkan lebih 24 jam. Faham ke faham? Okay, dah bulat dah mata. Baik, nanti tunggu Ustazah umumkan hari ni juga. Subhanallah, hanya untuk 40 sip. Baik, untuk orang utara saja yang lain-lain kita tunggu. Tunggu dulu insya-Allah. Ya, Rodiah Syarif. Oh, Cik Rodiah punya cucu pun hari ni UPKK. Insya-Allah cucu Cik Rodiah tu adalah anak Umi Zai juga. Maka insya-Allah sukses berjaya. Amin. Ya, Siti Khadijah, tunggu. Kejap lagi ni lepas Latahzan Ustazah akan buat satu video pendek Ustazah sebarkan kepada sahabat-sahabat utara insya-Allah. Oh, Zainab binti Husin Nab, macam Kak Maimunah lah, anak dia pun duduk di Langkawi juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amboi Kak Nazar, orang pertama duduk soft depan. Okay, subhanallah. Comel lah ibu-ibu ni, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Kat sini pun ada ayah-ayah juga. Semalam saya ada bertemu dengan sahabat-sahabat
dia jemput Ustazah datang rumah dia lah, sebab sahabat-sahabat sepengajian minta Ustazah hari jadi kawan kan. Okay lah, kalau Ustazah boleh selit, insya-Allah sahabat-sahabat siapa je, masya-Allah. Seronok sebenarnya berukhuwah macam tu, seronok. Pagi saya di Masjid Sentul, lepas tu Ustazah ini kali ketiga kami jemput, baru dapat detail tahu dia cerita. Kali pertama tu Ustazah clash dengan jadual lain, kali kedua tu dah deal betul-betul PKP pula, ni kali ketiga. Masya Allah, Alhamdulillah. Ustazah jangan tak sudi datang lagi maunya orang jemput tak sudi. Jadi anda jangan pandai-pandai kalau Ustazah kata no tu bukan sebab tak sudi. Nehi, tak ada perkataan tak sudi, cuma tak match masa dia. So kena cuba lagi. Macam tu lah. Okay, jangan pandai-pandai cakap tak sudi. Ustazah sudi tak datang tempat kami lagi lah. Confirm lah sudi. Sebab apa sudi? Dapat makan free. Sekian dimaklumkan. Teruk benar Ustazah Zahir gurau je. Sahabat-sahabat, tepukkan paling gemuruh kepada semua diri anda. Tangan yang gebu-gebas ni nak tepuk. Sebab apa? Saya baru perasan hari ni kita berada pada bab 120. Ya Allah Tuhan, terima kasih banyak wahai Allah. Syukur sebab kita paksa diri kita untuk istiqamah setiap hari. Ustazah pun rasa macam betul dah ke dah bab 120 gitu. Saya tak pernah lagi ada cuti meremang bulu roma. Saya tak pernah lagi ada cuti la tahzan untuk 120 hari ini menyamai 120 bab. Sebenarnya dah lebih dah 120 hari. Sebab kadang-kadang satu bab tu sampai 3-4 kali kan perbahasan. So mungkin dah 150 hari la tahzan kita ni, ada tak yang menghitung? Mungkin dah 100 berapa hari. Pernah kita buat malam sebab Ustazah langsung tak ada masa. Jadi tahniah yang istiqamah, anda dah pun mendapat 120 bab pada hari ini. Jom kita raikan. Masya Allah, raikan macam mana? Kita raikan di Kedah. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tajuk 120, raihlah hidayah Allah Subhanahu wa taala, anda akan bahagia. Siapa yang nama Hidayah? Saya rasa macam sepanjang saya membaca-baca nama ni, antara nama yang macam jarang lekat kat bibir saya nama Hidayah. Ada ke sahabat la tahzan kita nama Hidayah? Sahabat. Sebab ada orang duk buat lawak, carilah Hidayah. Cari bini nama Hidayah cukup lah. La ilaha illallah, ke situ pula dia. Raihlah hidayah. Hidayah ni sahabat-sahabat daripada kalimah huda, petunjuk. Okay? Jadi maksudnya huda ni dalam Quran, muka surat pertama selepas suratul Fatihah kita jumpa dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang kita jumpa itulah dia kalimah ihdinas sirat, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa dia petunjuk bagi orang-orang bertakwa? Itulah dia Al-Quran. Subhanallah, zalikal kitab, inilah dia kitab yang menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kemudian setiap hari paling kurang kita akan membaca suratul Fatihah sebanyak 17 kali dalam 2 rakaat subuh, campur 4 rakaat zuhur, campur 4 rakaat asar, campur 3 rakaat maghrib, campur 5 rakaat pula dah merepek dah, 4 rakaat isyak. Total subuh sampai isyak solatnya orang Islam adalah 17 rakaat. Setiap rakaat wajib membaca Fatihah yang kita duk lafaz ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Saya nampak orang Korea komen tu, Adawiyah Kasim. Adawiyah Kasim di Korea pukul berapa sekarang? Adawiyah Kasim tulis apa tadi? Rezeki di negara orang, rezeki apa tu? Share lah sikit. Kan kita pun nak tumpang bahagia juga. Allahumma salli ala Sayyidina. Kan Nur Hawa, Nur Hawa pun perasan dalam grup ini memang jarang jumpa nama Hidayah. Aidarina, semalam ke bila Aidarina punya birthday? Subhanallah, siapa nak booking, nak order belon ke, bunga ke, gubahan, buah-buahan ke dekat KL ni, tolong hubungi Aidarina. Semalam kot birthday dia. Tolong betulkan saya Aidarina.
So sahabat-sahabat Latahzan mendoakan Aidarina, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan Aidarina, Allah selamatkan kamu fid dunya wal akhirah til jannah. Dunia selamat, akhirat selamat, sampai ke dalam syurganya Allah. Amin. Aidarina, terima kasih berpagi-pagian. Terima kasih Hadawiyah Kasim di Korea 8 suku. Kita ada sahabat live daripada Korea tau. Masya Allah. Jangan main-main lah Tahzan ni. Okey, kita teruskan. So hidayah ni hari-hari kita sebut. So jangan kata nantilah Ustazah saya tutup aurat bila saya dapat hidayah. Nantilah Ustazah saya pergi Mekah bila saya dah dapat seruan. Selalu macam tu. Dalam kursus umrah Ustazah baru ni Ustazah sebut, Masya Allah, Tabarakallah. Kenapa kita selalu sebut nantilah Ustazah saya pergi haji bila saya dapat seru. Lama dah Allah seru. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ni yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Umi Rakiah masih ada di KL ke? Saya tak nampak kalau Umi jawab tadi. Tapi saya nampak Facebook Umi dia berada di rumah Bonda Zawiyah. Jealous I. Jealous dalam doa ya Umi. Masya Allah, Tabarakallah. Allahumma ya Allah Kak Salwa. Masya Allah. Samara. Saya nak tiru di Indonesia bila mereka mendoakan kebahagiaan Samara Kak Salwa. Semoga perkahwinan Kak Salwa yang dah 29 tahun, Kak Salwa Muhammad Arif, orang kuat saya di Kelantan, di Kuantan. Orang kuat saya di Kuantan. Subhanallah. Dengan Zan Aizan ada, Kak Siti Azmahani ada, geng-geng LTK, Latahzan Kuantan. Masya Allah, Tabarakallah. Kakak cousin siapa? Hadawiyah Kasim, cousin. Masya Allah, hari ni macam happy sangat sebab ada yang sambut birthday. Kalau Ustazah tak tahu hari ni siapa lagi selain Aidarina, semalam kot. Belated lah sebenarnya Aidarina, tapi tak apa. Kemudian Kak Salwa, happy wedding anniversary ke-29. InsyaAllah together til jannah bersama Abang Hajinya. Amin. Betul Wan Mahani, Wan Abu. Sebenarnya Allah dah seru kita lama dah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah suruh kita buat. Maknanya dah diperintahkan. Macam juga nantilah saya dapat hidayah, saya solat lah. Allah dah perintah wa aqimus salah. Sebenarnya maksud Allah dah panggil kita. Jangan sekali-kali jangan sekali-kali kata tak ada seru. Ni orang Melayu selalu sebut macam tu. Okay? Kita sebenarnya disayang Allah. Kita sebenarnya hari-hari diperhatikan Allah. Ujian yang kita dapat tu sebenarnya Allah sangat dekat dan sayang kepada kita. Tapi kita tak rasa semua tu. Sebab apa? Sebab kita tak mencari hidayah Allah. So hidayah kena cari. Berulang kali Ustazah Zai cakap, kalau kita yakin Allah tu maha pemberi rezeki, kenapa kita tak yakin Allah maha pemberi hidayah? Yes, Allah maha pemberi. Tapi cuba tengok respon kita untuk mendapat rezeki dan diberi rezeki oleh Allah. Wah, kita berpagi-pagian. Keluar rumah, matahari belum keluar, kita dah keluar. Balik malam hari, matahari dah tak ada dah, kita baru nak balik. Kau ni kerja, workaholic sangat. Kerja dari pagi sampai ke malam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Terima kasih Kak Yanti. Asyik baik Ustazah Zai tak meneruskan kejelesan. Kejelesan. Umi Rakiah ni orang Kelantan ni, jauhnya datang KL jumpa Ustazah Zawiyah. Rupanya Ustazah Zawiyah ni orang Kelantan. Ustazah Zawiyah balik Kelantan, Umi Rakiah pergi jumpa. Allah malunya. Tak tutup muka lah. Malu dengan Umi Rakiah Abdul Rahman. Teringat dekat Mekah pula. Nak tutup muka. Malu dengan Umi Rakiah Abdul Rahman. Minta maaf Umi, pandai-pandai. Itulah sebenarnya nampak Umi share. Umi ke bonda Ustazah Zawiyah hantar share? Kak Yanti nak tergelak dah, main terjah je kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba Kak Wah dengar nasihat Datin Zan Aizan tu. Apa kisah suami tak ingat wedding anniversary? Yang penting dia ingat kita. Gitu. Kadang-kadang orang duk gelak.
Ustazah, kenapa orang cakap gelak sampai tak ingat dunia? Kami dululah budak sekolah agama mesti belajar kan. Tak apa, tak ingat dunia, tak dosa, jangan tak ingat akhirat. Kan Kak Wah, tak ingat wedding anniversary tak apa. Yang penting dia jangan tak ingat kita. Sekian dimaklumkan. Okey. So kalau rezeki kita bersungguh-sungguh cari, kenapa kita tak bersungguh-sungguh cari hidayah? Apa yang kita nak komplain dengan Allah, sahabat-sahabat? Yang maha memberi rezeki Allah, yang maha memberi hidayah Allah. Tapi respon kita dengan rezeki, bersungguh-sungguh cari rezeki. Sampai sanggup tinggal anak bini, nak membesarkan rumah, nak memewahkan kereta, bersungguh-sungguh. Tapi kita tersilap. Akhirnya isteri makin menjauh. Anak-anak tak sayang kepada ayah. Sebab sahabat-sahabat, gila-gila mencari rezeki. Jomlah kita jangan gila. Gila-gila mencari hidayah. Bersungguh-sungguh orang cari hidayah, penat bekerja pun selitkan majlis ilmu. Orang nak cari hidayah macam mana letih pun, ya Allah, Nabi bagi tahu ke aku ni ada solat ba'diyah qabliyah. Kan? Orang mencari hidayah tak tamak dengan harta yang dia dapat. Dapat gaji hujung bulan, ada tempat dia nak infak. Orang yang mencari hidayah dengan sementara sihat tubuh ni, dia pulun sungguh-sungguh beribadah. Sebab dia tahu, sekarang dia sihat, mungkin satu hari datangnya sakit. Sekarang masih hidup, pasti akan datangnya mati. So ini orang yang cari hidayah bersungguh-sungguh. Kita duk kata, Masya Allah, Tabarakallah, Allah pemberi rezeki, Allah pemberi hidayah. Maksudnya kedua-duanya kita kena bersungguh untuk mencari, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa Kak Nazatul Naina, Adawiyah Kasim family dia ramai dalam Latahzan? Masya Allah. Saya yakin kalau anda jumpa sepupu, jumpa adik-beradik, macam Makcik Siti Atikah, jumpa anak-anak dalam ni, maknanya anda saling berkongsi-kongsi perkara kebaikan. Hebatnya, subhanallah. Kan Kak Wah dalam hati ada taman. Jadi Alhamdulillah, tahniah yang wedding anniversary hari ni. Semoga Allah berkati usia penuh barakah bagi yang sambut birthday hari ni. Baby November kan, tak tersebutlah satu-satunya. Alhamdulillah. Yang Aida Rina tu janganlah orang jealous. Sebab sebenarnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah ternampak kawan dia tag dia dalam Facebook semalam. Lepas tu Ustazah pun kata, oh birthday dia. Kita kalau kita tak hantar hadiah ke, kita tak wish dekat Facebook dia ke, kita nampak je, kita doakan. Ini ukhuwah, kasih sayang kerana Allah. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita tengok lagi. Tiada orang yang dapat meraih dan mendapatkan kebahagiaan kecuali orang yang mahu menempuh jalan lurus di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita telah tinggalkan di salah satu hujungnya, sedangkan hujung lainnya kelak berakhir di syurga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita bila sebut namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak tahu kenapa sahabat-sahabat rasa macam bergetar hati. Layakkah aku ni nanti dapat syafaat Rasulullah? Layakkah aku nanti dipimpin oleh Rasulullah, sama-sama meneguk air dari telaga Kausar? Layak ke nanti ketika Rasulullah nak masuk syurga, tak masuk lagi, tak melangkah lagi kakinya Rasulullah yang mulia? Kan disuruh masuk ke syurga sebagai penghulu ketua, nak masuk syurga orang yang pertama. Tapi Rasulullah tak masuk lagi. Rasulullah toleh belakang, mana umat aku. Kita tergambar tahu sahabat-sahabat. Walaupun kita tak boleh gambarkan dengan mata dan akal fikiran kita, jom kita memikirkan, Masya Allah, begitu rupanya mulianya Rasulullah. Sampai dah nak masuk syurga, kalau kita agaknya nah pintu syurga terbuka untukmu, tak toleh belakang dah, tinggai segala kita, kan? Tapi kisahnya Rasulullah nak masuk syurga, dia toleh umat aku mana. Dia nak pastikan umat dia ikut. Jadi bila kita baca cerita ni, meremanglah bulu rumah saya, sahabat-sahabat. Layakkah aku ni ditunggu oleh Rasulullah? Sekarang ni kalau kita tahu benda tu sunnahnya Nabi, kita nantilah dulu, tunggulah dulu, nanti tua pencen aku buatlah. Semua kita bernanti-nanti dulu. Layak ke kita dinanti, ditunggu oleh Rasulullah di pintu syurga? Itu yang kita selalu nak sebut. Sebab tu sahabat-sahabat, kefahaman ini, penghayatan ini akan menolak diri kita. Letih nak tidur, tak larat dah. Ya Allah, aku tak baca surah Al-Mulk lagi, bangkitlah sekejap baca. Macam tu.
Lepas solat, alah malasnya nak buat ba'diyah. Ya Allah, Rasulullah tunggu aku ni, kuatkanlah aku ya Allah. Begitu sahabat-sahabat, supaya kita merasa insya-Allah saat di mahsyar tak ada siapa tolong aku, Rasulullah kan ada nak tolong beratkan bahagian timbangan pahala. Kita nanti kalau berada di hadapan mizan nak ditimbang dosa dan pahala, pahala dan dosa, tengok-tengok sama je. Sebab kita ni halam. Halam tu apa Ustazah? Halal buat, haram pun buat. So berkali-kali berada di hadapan Allah sama. Dosa tak lebih, pahala tak lebih. Lagu mana pula nak buat ni? Ramai orang keadaan macam ni. Dosa pun buat, pahala pun buat. So macam mana kita nak layak dapat syafaat Nabi? Antaranya cara Nabi bertolong kita. Dari kecil-kecil kan kita belajar benda ni. Nabi akan bantu untuk beratkan bahagian pahala. Masya Allah, dengan macam-macam cara. Tapi layak ke selawat sekali-sekala? Cengkelat-cengkelat. Sunnah Nabi malas nak buat. Agak-agak layak ke sahabat-sahabat dirahmati Allah? Macam itulah kan, sendiri mau ingat. Sendiri mau ingat. Okey. Surah An-Nisa ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Dan pasti kami akan tunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Dan pasti وَلَهَدَيْنَاهُمْ. Ni hadainahum, kalimah ni hidayah lah daripada huda tadi. Tapi ada lam kat depan tu menunjukkan dan pasti kami akan tunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Jaminan Allah, Allah akan beri hidayah. Allah akan tunjuk kita ke jalan yang lurus. Anda bayangkan bayangkan Allah nak pimpin kita ke jalan yang lurus. Mana jalan lurus? Tengok tengah-tengah ni. Contoh, Allah nak pimpin kita ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang Allah redha. Tapi kita yang toeng menyelingkuh. Apa bahasa Indonesia menyelingkuh? Kita yang tergelincir daripada landasan ni. Kenapa tergelincir? Bestnya dunia. Bestnya kan kalau aku bermaksiat sekejap je nanti taubat lah. Tapi tak taubat pun lagi. Kan semua belah-belah kiri ni melencong habis. Allahu Rabbi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah pimpin. Tapi kita yang melepaskan tangan untuk dipimpin. Ada melalui jalan nasihat agama. Ada melalui jalan kawan-kawan tegur. Ada melalui jalan family kata jangan monyet. Tapi dia tetap nak buat. Cuba dinasihat, taat. Sahabat-sahabat, bukan tak tahu perintahnya Allah dalam Quran. Walaupun dia tak baca Quran, dia duduk dalam kelompok orang Islam, duduk di bumi Malaysia, bohong kalau nak jawab depan Allah nanti. Ya Allah, kena pakai tudung? I tak tahu pun. Hambui, kau duduk dekat mana? Dalam hutan. Allah tiba-tiba nak cakap. Nanti kalau Allah tanya kau duduk dekat mana? Aku duduk dekat rumah nombor 44, Jalan A, Taman Keramat Permai, Kuala Lumpur. Itu bukan rumah Ustazah Zaid. Masya Allah kan? Takkan kau tak tahu? Kan? Depan rumah kau tu surau kan? Tiap-tiap malam ada pengajian kan? Takkan kau tak tahu? Tak tahu ya Allah orang perempuan kena pakai tudung? Tak tahu ya Allah orang Islam kena solat? Memanglah sahabat-sahabat. Lain kalau anda memang tak dapat seru. Kalau anda tak dapat seru, duduk mana? Kan? Allah, sedangkan Nabi Yunus duduk dalam perutnya ikan Nun, tak berhenti-berhenti berzikir. Dia tahu dia dah buat silap, maka dia kembalikan dirinya kepada Allah. Sebab tu akhirnya dia syurga. Biasa kita buat silap, tapi kita selalu bertangguh-tangguh untuk gantikan silap dan dosa kita itu dengan taubat dan amal salihat. Faham ya sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah? So hidayah ni Allah memang, Allah kata pasti kami akan tunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ada dah jalan lurus, hang pilih jalan bengkang-bengkok. Gitulah muslimin muslimat dirahmati Allah. Penyebab kebahagiaan bagi orang yang menempuh jalan yang lurus, dia selalu, cuba gariskan sahabat-sahabat, dia merasa tenang dengan akhir yang baik daripada setiap permasalahan yang dihadapinya. Masya Allah, cuba anda baca pelan-pelan. Dia selalu merasa tenang
dengan akhir yang baik daripada setiap permasalahan yang dia hadapinya. Makna semua kita ada masalah. Semua kita ada masalah. Anda kluster kayangan, anda rakyat bawahan, semua kita ada masalah. Ustazah hari ni pakai tudung hitam ada masalah ke? Tu dia macam-macam sangka-sangka. Semua kita ada masalah, tak mesti pakai tudung hitam Semua kita ada masalah. Di situlah ujiannya Allah. Tapi cuba anda tunjuk tangan jari anda dekat perkataan permasalahan. Jeng, tarik balik ke belakang. Saya kalau mengajar dalam kelas suka macam tu. Tunjuk pen tangan kita, jari kita dekat perkataan permasalahan. Siapa nak ada masalah? Siapa nak masalah kita tak berakhir? Semua orang tak nak ada masalah. Toeng, tarik ke belakang. Ada perkataan tenang. Kita nak walaupun kita ada masalah, tapi kita tenang. Masya Allah. Undur balik ke belakang. Toeng. Undur balik ke belakang. Kita disuruh menempuh jalan yang lurus. Okay? Kita undur balik ke belakang. Toeng. Kita jumpa kebahagiaan. Maksud di hujung tu permasalahan kita tak embuh. Kita tak embuh. Yang kita embuh, marah orang Ganu. Betul ke Ustazah cakap ni? Kita tak embuh perkataan permasalahan tu. Kita nak perkataan kebahagiaan yang awal tu. Dari kelas Ustazah. Okey, Masya Allah. Okay? Yang kita nak perkataan kebahagiaan. Tapi macam mana nak bahagia tu? Kena tempuh jalan yang lurus. Insya Allah sahabat-sahabat, dia akan merasa tenang. Dan yes, masalah sentiasa ada. Tapi Allah dia dapat bahagia. Ini ajaibnya orang beriman. Saat dia dapat nikmat, dia bersyukur. Saat dia dapat musibah, dia bersabar. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak apa Kak Hasnah, Haji Mat Isa. Kak Hasnah ni ke Kak Yanti, sahabat kita yang diuji. Masya Allah, Hasnah ni ke? Sebab dia kata dekat hospital tu. Kak Yanti tolong respon saya. Apa nama Facebook Kak Hasnah tu Kak Suraya. Kak Suraya tu, Kak Suraya Husin Ganu lah sangat. Dah jadi orang Kuantan kan sekarang. Masya Allah kan. Tenang, biar masalah apa pun. Betul Kak Ayah Gaus. Tengok Kak Ayah Gaus berada di klinik sedang dialisis. Anda bayangkan tak orang sedang dialisis istiqamah dengan la tahzan. Seminggu 3 kali. Tak tinggal sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tak malu ke? Semalam kuliah saya di madrasah di Sentul tu, lepas kuliah saya berlari-lari dapatkan seorang kakak ni. Ustazah nak pergi mana dia orang? Saya nak kejar kakak tu. Kakak tu siapa? Dia datang kelas saya dengan tongkat yang 4 tu. Macam mana apa nama tongkat 4 tu? Kita biasa tengok bapak saya pergi masjid pakai tongkat 1 tu. Bila kita nampak orang bertongkat yang 4 tu, maknanya dia sangat lemah, dia sangat tak kuat lagi. Kan orang kalau fizio pun daripada tongkat 4 baru pindah ke tongkat 1. Dia tak ada tongkat 1 pindah ke tongkat 4. Betul kan saya kalau saya salah? Betul kan? So maknanya dia memang tak kuat. Tapi saya nak kejar dia, saya takut saya terlepas. Orang duk nak bergambar lah, nak bersalam lah. Tak ada salam, tak ada. Saya kejar dia. So, Kak, mula-mula saya panggil cik. Tapi bila sembang tu macam tak berapa nak cik je. Kan belumlah tua sangat. Ada lagi yang lebih tua. So, Kak, Allahu Akbar, minta maaf, kenapa ni? Kaki saya bengkak Ustazah. Saya tak ingat apa dia cerita. Tapi yang saya ingat sangat, dia kata kaki saya bengkak Ustazah. Saya tak boleh nak berjalan sangat. Jadi, saya kata macam mana ni, naik kereta ke siapa yang bawa? Datang, tak, saya jalan kaki. Tak duduk dah jantung saya. Jalan kaki dengan tongkat 4 ni. Rumah Kak kat mana tu? Kat depan ni je Ustazah, bukan jauh. Yelah kalau rumah dia bukan jauh, kat depan ni je pun saya nampak depan surau tu jalan. Maknanya masih kena berjalan banyak jugalah untuk sampai ke dalam surau tu. Dia pakai tongkat walking frame. Rozak Osman. Kesian tak pernah tahu nama-nama tu. Betul-betul sebab dia kena pakai frame tu kan. Kan kita tak nak tahu frame tu frame gambar je. Okey, jadi dia pakai tongkat tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan dia berjalan slowly
Saya orang nak bergambar ke apa, saya nak sembang dengan kakak tu. Sebab apa? Ya Allah, kalau yang sihat-sihat ni 2 orang acik pakai tongkat semalam. Seorang kakak tu, seorang lagi seorang acik. Saya perhati tahu sahabat-sahabat, walaupun saya tak tahu nama seorang-seorang. Sebab saya rasa malu dengan Allah. Kalau aku yang sihat bulat ni tak nak buat ibadat, ya orang tu aku belajar sesuatu. Ya Allah, anda rasa tak apa yang saya rasa? Jadi sahabat-sahabat, inilah orang yang sentiasa nak berada di jalan yang lurus. Kak Yasmin Yaakob, saya nampak nama Kak Yasmin. Saya nak sahabat-sahabat Latahzan tolong alert. Sebabnya saya dapat messenger daripada Kak Yasmin. Dia ada perasan kalau Kak Yasmin boleh copy letak kat sini, nanti saya cuba pinkan Kak Yasmin. Cuba anda semak sama-sama. Mungkin ketika itu Ustazah baca Latahzan lama, Ustazah baca surah dan ayat. Ayatnya sama, tapi dia mention surah dan ayat tu berbeza. Itu apa yang Kak Yasmin perasan lah. Jadi apa yang Kak Yasmin share nanti, Kak Yasmin ni antara yang istiqamah Latahzan ni. Jadi saya akan pin, anda tolong semak dalam kitab masing-masing sebab saya belum sempat semak tadi. Ya, Zini terasa sangat. So tolonglah sahabat-sahabat, kalau orang macam tu nak sangat mencari hidayah Allah, kenapa kita hanya duduk rehat-rehat, sandar-sandar? Tak apalah, aku tunggu hidayah Allah ni. Engkau ingat hidayah nak ketuk pintu, tok-tok-tok, Assalamualaikum, Muzayanah Abdullah ada? Ada ni lah Muzayanah Abdullah, tak nampak lagi ke? Kenapa? Saya lah Encik Hidayah, nak bagi hadiah, nak bagi hidayah dekat Encik. Engkau nak tunggu sampai macam tu? Memang sampai kiamat dah tidak. Sebab apa sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita kena cari. Saya kata ya Allah Kak, setiap langkah Kak ni pahala sepertinya orang berada di medan jihad. Semoga Allah beri istiqamah tulah. Saya dengar je Ustazah nak datang, saya nak juga datang, saya nak juga belajar dengan Ustazah. Tak cukup lah Ustazah 1 jam. Maka kalau nak berjam-jam, tolonglah kita dengar Latahzan. Setiap hari kena bebel dan bulat mata. Sekian dimaklumkan. Okey, Farida Sharifah Ibrahim. Saya tunggu Kak Yasmin Yaakob punya komen. Nanti dia copy, pindah kat sini. Saya cuba pinkan. Sahabat-sahabat, saya tak reti lah saya punya page Ustazah Muzayanah ni. Bila saya buka, dia duk toeng nak kata internet. Yang lain-lainnya boleh. Muzayanah Abdullah boleh. Tengok Rumah Kerana Allah boleh. Page Ustazah Muzayanah, dia toeng berpusing-pusing kan. Jadi orang bersungguh-sungguh yang kita siap jenam. Betul, Rabiatul Adawiyah. So saya tak boleh nak klik dekat description tu untuk tulis tajuk, nama. Nanti saya minta bantuan tu tim khidmat. Masya-Allah, betul Syarifah Saudah, besar pahala. Jadi Aziz Ramli, cuba tengok apa anda type. Rasanya dia nak type rasa terpukul, tiba-tiba rasa terkupul. Comel kan. Okey sahabat-sahabat, baik. Penyebab kebahagiaan mana tadi? Okey. Mana dah tadi? Penyebab kebahagiaan bagi orang. Tajuk ni sebenarnya pendek, kenapa jadi panjang ya? Macam-macam cerita kan. Penyebab kebahagiaan bagi orang yang menempuh jalan yang lurus, dia selalu merasa tenang dengan akhir yang baik daripada setiap permasalahan yang dihadapinya. Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang tak pernah ke area sana. Macamlah saya tahu je Ustazah nak datang ke Kelang, sanggup pergi tu. Masya Allah. Hanisa Syafi'i sekeluarga hari tu cari Ustazah di Masjid Tahirah tu. Rupanya sebenarnya dia tak pernah pergi situ. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nurka Mastura, saya dah cakap banyak kali, ada banyak versi kitab Latahzan. Tetapi kalau penterjemahnya bukan Nur Aini Abu, kita memang nampak beza, kelainan. Poin dia sama, tapi muka surat tak sama, cara olahan tu tak sama. Macam itulah. Okay. Ayah Hanisa bawa sekali satu family. Masya Allah. Tapi ni yang mana Kak Yasmin? Dah tak ternampak dah Kak Yasmin. Ustazah, saya baru paste mana saya tak nampak. Kalau boleh nampak copy lagi sekali. Mata saya nak letak dekat nama Kak Yasmin ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hidayah perlu dicari, takkan datang bergolek. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang saya sangat kecewa dan putus asa yang sedih dengan keluarga angkat sebab hanya kerana saya anak angkat. Ni apa cerita pula ni? Allahu Akbar, bab angkat-angkat ni.
Tunjuk sikit buku Ustazah guna. Boleh Hazi Ramli. Ini yang tim khidmat Ustazah Zai bantu anda untuk postkan. Untuk postkan kepada anda. Saya tak kata buku Latahzan anda yang tak sama tu tak payah guna, buang je, tak. Itu semua para ulama yang menulisnya. Tapi yang ini penterjemah dia Nur Aini Abu. Ini yang Ustazah jual, yang Ustazah minta sebab bagi Ustazah mudah untuk bahas, mudah untuk kita share lah. Okey, jadi ini yang baru. Asalnya dulu Ustazah guna yang ini. Pun walaupun berbeza kulit, tapi penterjemah dia tetap Nur Aini Abu. So dia akan samalah. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa sekarang ni sangat kecewa dan putus asa dan sangat sedih? Siapa yang kecewa-kecewa tu sahabat-sahabat? Jom kita tengok Latahzan hari-hari. Ustazah tak layak memberi nasihat. Buku ni berharga RM45. Oh, masih ada ya kawan-kawan kita yang tak tahu. Tidak termasuk pos ya. Siapa-siapa sahaja yang nak dapatkan buku Latahzan tapi merasa RM45 tu satu beban. Memang beban sungguh lah. Kalau rasa beban, tolong PM tepi. Saya memang nak sangat Ustazah buku tu, tapi susu anak pun saya tak terbeli lagi bulan ni. Anda telus, anda jujur, anda pasti dapat rezeki. InsyaAllah Ustazah hadiahkan buku. Tapi semua orang sehari ni dah 1K yang menonton, semua nak dapat FOC RM45. Anda ingat apa? Kan? Cakap terang dia Ustazah Zai ni. InsyaAllah kalau betul-betul memerlukan buku, tapi anda rasa RM45 beban. Kalau tak beban, jangan kata beban. Baju harga RM450 boleh beli, tiba-tiba buku RM45 nak FOC. Mesin ni pihak telinga. Sekian. Amboi. Minta tolong baca messenger saya. Ina Salina nanti bagi salam balik. Ya Allah Tuhan, saya refer buku lama. Okey, saya pinkan Kak Yasmin punya ni Kak Yasmin, saya dah pin dah, tapi kenapa tak boleh? Okey, saya dah pin dah Kak Yasmin punya. Sebab saya tak pasti Kak Yasmin refer buku yang ni ke maksud Kak Yasmin tu. Sebab kalau anda tengok Kak Yasmin punya komen ni, anak murid yang prihatin ni, dia kata Ustazah baca masa tu kitab lama. Kalau saya faham macam tu Kak Yasmin, saya baca dalam kitab ni, tapi dia menyimak dalam kitab baru ni. Dia kata ayat, confirm kitab saya tunjuk kat rak buku tu je. Kalau Ustazah tak buat kelas Latahzan ni, confirm kitab saya duduk. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi saya takut kita ada kesilapan dalam mencatat nota dan sebagainya kan. Itu sebab bila ada student yang alert macam ni, dia ni kita share lah. Sebab saya belum sempat lagi ni. Buku lama sama penterjemahnya. Ya, dia tak kira buku lama ke buku baru. Buku yang kita dah 20 tahun dulu beli, nampak ada Latahzan kat rak buku, keluarkanlah. Sebenarnya isi kandungan dia tu sama, tapi muka surat, cara olahan bahasa, sebab dia penterjemah kan sahabat-sahabat. Okey, saya nak habiskan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana saya baca semula lagi. Penyebab kebahagiaan bagi orang yang menempuh jalan yang lurus, dia selalu merasa tenang dengan akhir yang baik daripada setiap permasalahan yang dihadapinya. Okey, merasa yakin bahawa tempat kembalinya adalah tempat yang baik. Percaya sepenuhnya terhadap janji Tuhannya. Masya Allah. Kenapa saya sebab sangat nak baca? Allahu Akbar. Orang yang ikut je, tempuh je jalan yang lurus, dia akan merasa tenang dengan akhir yang baik dari setiap permasalahan. Orang yang duduk dalam track yang betul, sahabat-sahabat, seolah-olahnya macam nak cakap, tak apalah datang masalah apa pun, Allah tak pernah tinggalkan aku. Allah sentiasa pimpin aku dengan hidayah. Sebab dia tahu, dia berani cakap macam tu. Dia tahu dirinya bersungguh-sungguh merebut hidayah Allah. Dia tahu benda baik, dia terus istiqamah, bermujahadah untuk dia buat. Mengorbankan segala-segala kesenangan, sahabat-sahabat, untuk merebut berada di atas track yang betul. Itulah hidayah Allah. Jadi merasa yakin bahawa tempat kembalinya adalah tempat yang baik. Ini bukan cerita orang perasan. Bukan cerita orang perasan.
Saya teringat almarhumah bonda saya bercerita tentang nendanya. Nenek tu masa saya kecil tu ada lagi lah, bukan nenek, bukan mak kepada mak saya, macam mak saudara mak saya macam tu. Tapi dia buta, lama dia buta. Buta tu katanya kena buatan orang. Buta sahabat-sahabat lama. So mak saya bela nenek tu buta. Okay, jadi mak selalu cakap, nenek tu meninggal umur 100 tahun lebih. Orang dulu kan 100-120 tahun gitu kot meninggal. So dia dah tua sangat. Buta, tua sangat, tapi ibadahnya luar biasa. So mak saya selalu dengar dia buta. Kadang-kadang dia tak sedar mak saya duduk sebelah dia. Mak saya kecil lagi masa tu, kecil remaja macam tu lah. Dia selalu sebut, dia kata macam seolah-olah bahasa dia tu, dia dah ready dah nak mati. Tak apalah, nanti kalau dah mati kan, orang tua-tua suka macam tu, dah mati, nanti kalau aku dah mati. Jadi mak saya selalulah cakap, hamba-hamba hari-hari cakap mati, dah ready ke nak mati? Jawapan dia terlalu yakin. Apa nak takut mati? Aku bukan ada dosa mata macam korang. Korang tu mata tengok aja buat dosa, tengok je nak kata ke orang, tengok je semua orang tak betul. Jadi dia terlalu yakin untuk mati kerana satu lega dah, dia tak ada dosa mata. Macam tu. Benda tu macam menjangkit pada mak saya. Masa mak saya sakit, sahabat-sahabat, kalau mak mati, ialah benda-benda macam tu. Kita tak berapa gemar kan orang cakap macam tu. Tapi kenapa mak ni macam dah ready je nak mati? Saya pula juga cakap macam tu. Mak dah buat persiapan ke? Apa lagi yang mak nak buat? Mak bukan orang pandai macam kau. Terasa sahabat-sahabat, mak sekolah pun tak habis. Tapi apa yang guru-guru mak cakap, apa yang mak bapak suruh buat, benda baik-baik yang Allah suka, mak buat je. InsyaAllah kalau hati mak ikhlas, Allah terima. Kita ni yang belajar macam-macam, yang konon hebat sangat sahabat-sahabat, yakin ke? Yakin ke nak mati tu dalam keadaan tempat yang baik? Tak kan? Itu sebab bagi saya, kita hari ni belajar macam-macam, tapi kita tak buat pun. Sebab tu kita tak yakin untuk mati. Kita takut segala-gala. Sebab kita je yang tahu hati kita. Kita buat baik pagi tadi, tapi ikhlas ke aku buat baik tu? Kalau aku ikhlas, kenapa aku sedih orang tak puji aku? Kalau aku ikhlas, kenapa aku rasa terkeji bila orang keji-keji aku? Aku buat tu kan kerana Allah. Asal Allah pandang, Allah terima, sudahlah. Ada tak hati macam tu sahabat-sahabat? Jadi kita nak dapatkan hati yang macam tu. Kita selalu terkesan dengan apa yang orang cakapkan. Kita tak betul-betul fokus apa yang Allah nak pandang pada kita. Masya Allah, tabarakallah. Zainun Abdul Rahman, acik bondaku sayang, didoakan insya-Allah dalam kebaikan. Sahabat La Tahzan Zainul Abdul Rahman sangat istiqamah on the way ke hospital. Beliau tak sihat. Semoga Allah beri kebaikan insya-Allah. Baik, percaya sepenuhnya terhadap janji Tuhannya. Ini orang yang dapat hidayah Allah. Percaya dengan janji-janji. Anda tengok macam bab jauhilah maksiat. Apa janji-janji Allah kepada orang yang jauh dengan maksiat? So kenapa kita susah sangat nak tinggalkan maksiat? Orang yang berpisah dengan maksiat, Allah takkan tinggalkan dia. Itu janji-janjinya Allah. Tapi kita tahu itu yang berjanji Allah, tapi masih ragu-ragu. Allah tak mungkin mungkir janji. Kalau janji, kalau saya jadi pemimpin, saya akan hapuskan tol. Kalau saya jadi pemimpin, saya akan kurangkan harga gula. Mohong. Sekian dia maklumkan. 1K yang menonton ni kan, semalam nak tidur terbaca kan, nak hapus tol lah, hapus semualah. Tunggulah menang dulu, terus buat, tak payah nak janji-janji. Sekian dia maklumkan. Ups, gitu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semua samalah, tak kira lah warna apa pun. Amboi sebelum janji ke main. Bila dah sudah duduk atas tahta tu, geram ni, geram. Ya, Ustazah nak cakap tak kira lah warna apa pun. Saya berkecuali sebab pakai warna hitam. Sekian. Percaya sepenuhnya terhadap janji Tuhannya, rela dengan qadaknya, dan mengendalikan langkahnya untuk tetap berada di atas jalan ini. Jalan apa? Jalan hidayah. Dia sedar bahawa dirinya memiliki seorang pembimbing yang membimbingnya dalam menempuh jalan yang lurus ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yakni seorang yang maksum, yang tidak pernah berbicara menuruti keinginan hawa nafsunya,
Tidak pernah mengikuti orang yang sesat. Allah, Allah, Allah. Jom baca sekali lagi. Dia sedar bahawa dirinya memiliki seorang pembimbing yang membimbingnya dalam menempuh jalan yang lurus ini. Kita ada Rasulullah sebagai cerminan hidup kita. Saya tak tahu Ustazah, kalau saya kecewa nak buat macam mana, kalau saya sedih nak buat macam mana. Ya Rab, Quran ada sebagai panduan. Rasulullah dah beri contoh tauladan. Bukan Rasulullah tak pernah kecewa, tak pernah sedih, tapi Rasulullah begitu kuat hubungannya dengan Allah. So kita kena follow Rasulullah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, yakni seorang yang maksum, yang tidak pernah berbicara menuruti keinginan hawa nafsunya. Rasulullah adalah orangnya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak pernah bercakap mengikut hawa nafsunya. Kita je yang bernafsu. Bila orang sebut nafsu tu jangan pandang satu benda je. Nafsu tu maksudnya keinginan hati lah. Keinginan untuk cantik. Tapi dah habis produk ribu-ribu tetap tak cantik. Dah itu dah mukamu. Terimalah mata gitu, hidung gitu, mulut gitu. Sibuk lah. Saya hujung minggu, tiap-tiap minggu memang masuk keluar spa. Tak salah untuk kesihatan kecantikan dipersembahkan pada suamimu. Tapi bila duduk depan cermin, kenapa dah masuk spa 44 kali ni, tak ku putih lagi ni. Cuba syukur. Kan? Syukur hidung sempurna 2 lubang hidung kat bawah. Kalau lubang hidung kat atas jenuh waktu hujan, tak larat nak tapis. Kan sempurna dah kita ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi tak reti bersyukur. Itu yang tak puas tu. Dah ada rumah, duk nampak rumah orang yang duk berlife, keluar kereta kan, beli kereta baru. Sebab nak beranak pun beli kereta baru, sebab nak itu beli kereta baru. Hebatlah sahabat-sahabat orang Melayu ni, hebat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam-macam dia nak tunjuk kan, daripada dalam kereta sampai ke tempat tidur. Tempat tidur pun nak di live kan tu, tak faham. Lepas tu kita yang tukang tengok tu, ya Allah bestnya. Nampak Ustaz Abid Liu naik business class. Dah duk PM Ustazah, kalau saya nak pergi umrah business class macam Ustaz Abid. Kenapa hari ni saja dekat 10 orang duk PM suruh business class? Dia pergi hantar, Ustazah 1,200 je tambah business class. Mu tak menguruskan, mu tak tahu cara dan kaedahnya. Ingat satu kapal 400 orang tu seat business class belaka. Allah, tak faham sungguh lah. Nampak Ustaz Abid Liu tersandar duduk business class. Saya nak pergi umrah, tambah berapa Ustazah business class? La ilaha illallah. Habis tu dah berapa orang nak order business class? Siapa cepat dia dapat? Muslimat dirahmati Allah. Ingat 400 business class dalam tu, berapa orang je boleh duduk? Aduh, kesian lah. Nampak orang business class dia pun teringin. Nampak orang rumah banglo teringin. Nampak orang kereta berjalan sendiri teringin. Kenapa anda jadi terpesona dengan dunia? Sebab anda tak nampak apa yang Allah janji untuk akhirat. Masya Allah sahabat-sahabat, kalau kita nampak akhirat, jaminan-jaminan Allah ni, kita akan rasa macam, ya Allah, macam tu ke nanti aku dalam syurga? Boleh bercengkrama dengan Rasulullah, boleh bersandar-sandar di atas dipan-dipan yang indah. Kan terbalik pula ke sini bersandar. Masya Allah sahabat-sahabat, dengan pakaian sutra dan emas, dengan air-air yang mengalir di bawahnya, buah-buahan datang sendiri tunduk kepada kita, dah tinggal nak ngap je. Makan pula tak kenyang-kenyang, tak buang air pula, dah makan macam-macam dekat syurga tu. Tak ada najis yang keluar di dalam syurga. Apa lagi? Ini yang kita dok gahkan tu. Ustazah dia SPM pun tak lulus, tapi dia joget-joget di depan TikTok Ustazah. Dapat 30,000 sehari Ustazah. Siapa tak nak? Masya Allah, kesian orang macam ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kau ingat, nikmat ni hanya dengan duit puluhan ribu. Nikmat ni hanya dengan rumah besar. Nikmat ni hanya dengan kesian. Benda tu semua akan tinggal, tak bawa masuk dalam kubur. Hatta kain kafan kita tak berpoket. Nanti kalau mak mati, masukkan sebahagian duit dekat dalam poket kain kafan mak. Kau ingat kenapa? Tukang mandikan kau, pakaikan baju kau tu nak jahitkan poket dekat kain kafan. Nehi, tak ada. Semua tinggal. Dunia ni sekejap je sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa kita mudah sangat terpengaruh? Sebab kita tak faham janjinya Allah dalam syurga. Itu je, okay? Jadi tolong faham Quran, supaya kita nampak, aku nak itu yang bersanding tiap-tiap hari. Saya nak tanya, ada ke Kak Ua 29 tahun dah wedding anniversary?
Sampai hari ni masih bersanding ke Kak Wah? Tak turun-turun dari pelamin ke? Tak kan? Macam-macam masalah, rintangan. Harung je kan Kak Wah. Sweet Kak Wah sampai hari ni. Macam-macam sahabat-sahabat. Dalam syurga tu kita tak turun dari pelamin. Ayo nikmatnya. Ada tukang kipas kita, ada tukang suap kita. Dalam syurga tu. Masya Allah, tabarakallah. Nak buat wedding of the year sangat dalam hutan. Konsep apa? Bunga sampai bertantan kan? Bestnya Ustazah, saya dulu kahwin kan, pacak apa ni je, pokok kelapa je kat tepi, sebelah pokok tebu. Contoh kan, dia bunga bertantan. Anda akan dapat bila? Dekat akhirat. Kesian sahabat, kita tengok je lah kalau orang share benda macam tu. Tengok je lah kenapa hati cemburu, dengki, nak macam tu. Penat je aku sembahyang tapi tak dapat macam tu. Dia tu tak sembahyang dapat macam tu. Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Tolonglah fahami Quran. Masya Allah sahabat-sahabat. Kan? Kak Maimunah nak beli apa dalam kubur? Ingat ada kafe Malaya. Kafe Malaya. Macam-macam lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey. Apa hal saya hari ni banyak pokpet Sebenarnya saya semangat sebab anda dah dapat sampai 120 bab. Macam mimpi kan sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Dia sedar bahawa dirinya seorang pembimbing yang membimbingnya dalam menempuh jalan lurus ini, yakni seorang yang maksum yang tidak berbicara menuruti keinginan hawa nafsunya, tidak pernah mengikuti orang-orang yang sesat. Kalau anda pernah ikut orang yang sesat, sila takut untuk mati. Jangan ikut orang yang sesat. Sebab itu contoh yang paling baik sahabat-sahabat adalah Rasulullah. Follow rapat-rapat kalau orang tu betul-betul macam mana, ya Allah, apa yang Nabi suka kat kita. Allah, ini kejap-kejap nak kecam Nabi, kejap-kejap Nabi tak betul, kejap-kejap na'udzubillah. Follow pula tu. Na'udzubillah min zalik. Kesian. Ucapannya menjadi pedoman bagi manusia dan yang selalu terpelihara jiwanya daripada gangguan syaitan. Kejahilan, Alhamdulillah, kejahilan orang-orang dan kekeliruan-kekeliruan manusia pada umumnya. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Aisyah Ahmad, itulah bahasa Ustazah Zai. Belajar daripada Aisyah Ahmad. Kalau kita tengok nikmatnya orang, kita rasa seronok. Ya Allah bang, bestnya dia beli kereta baru lagi. Kalau dia duduk sebelah kita, saya nak tumpang dia pergi masjid bang. Syoknya. Rasa senang tengok orang dapat senang sahabat. Kalau kita, kan kalau abang dapat macam tu kan bagus. Orang lelaki biasa buat kereta kan. InsyaAllah bang dapat. Dapat yang bila yang birthday abang tahun ni. Memang hidup le bang oi. Kan Ustaz Azan. Memang hidup le bang oi. InsyaAllah kalau tak dapat kat dunia, kita aim bang dekat akhirat kita mesti dapat. Okey Ustaz Azwan, sabar je lah dia katakan bini Ustazah. Sabar-sabar. Kan Ustaz pun kadang-kadang selalu macam tu. Tak apa yang insya-Allah nanti ke akhirat kita dapat. Kan cuba sejukkan. Tapi kita kena ceritalah suntikan-suntikan semangat tu. Jangan akhirat tapi engkau pun tak buat. Sekian dia maklumkan. Suratul Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergantian. Baik dari arah hadapan maupun dari arah belakangnya. Para malaikat itu menjaganya atas perintah Allah. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat. Orang yang sibuk merebut hidayah, nak dipantau, nak dipimpin oleh Allah. Kenapa takut hidup atas dunia ni? Kenapa sekarang ni takut nak pergi masjid? Masjid dah buka. Takut COVID mengatasi segala. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sedih tau. Majlis ilmu di Masjid Surau, kehadiran sangat merosot. Ya, ada online bagi yang berhalangan. Tapi yang tidak berhalangan, silakan hadir. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa nak cakap? Jangan takut pada benda lain. Kalau kita mengaku kita sibuk merebut hidayah Allah, ayat Ar-Ra'd 11 menjamin kita bahawa orang yang sibuk mencari hidayah Allah dijaga oleh malaikat Allah. Depan dijaga, belakang dijaga. Siap shift bershift. Malaikat A kan jaga, malaikat B pula jaga, malaikat C jaga pula. Siapa yang janji ni? Allah. Allah berjanji bukan saat pilihan raya sahaja. Sekian dimaklumkan. Mohon terasa.
dalam penitiannya di atas jalan ini, hamba tersebut akan mendapatkan kebahagiaan. Dia tahu bahawa dirinya memiliki Tuhan. Di hadapannya ada suri teladan terbaik, itulah Rasulullah. Di tangannya ada kitab suci Al-Quran. Ya Allah, hebatnya kata-kata ni. Seorang hamba yang hebat, dia tahu Allah sentiasa dengan dia. Dia tahu Rasulullah contoh terbaik untuk dia. Dia tahu Quran sentiasa ada di tangan dia. Di dalamnya hati ada cahaya kebenaran, dan di dalam nuraninya ada pemberi nasihat. Itu pemberi nasihat tadi, Asia. Kan tak apa, tak dapat kat dunia itu nikmat dia, rezeki dia. Aku insya-Allah dapat ke akhirat. Tak dapat ke akhirat macam mana kalau sembahyang pun lambat-lambat? Macam itulah nasihat diri sendiri. Dia yakin bahawa dirinya kelak akan masuk syurga yang penuh kenikmatan. Oleh sebab itu, dia sentiasa melaksanakan ketaatan dan selalu berbuat kebaikan tanpa rasa penat. Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat. Ini je konsep yang kita ulang berulang diperdengarkan, tetapi kenapa jiwa kita tak kuat untuk menempuh? Sahabat-sahabat, kita manusia yang selalu lupa. Tapi tolong cari tazkirah, memberi peringatan hari demi hari supaya disuntik hati kita ni untuk sentiasa bersemangat. Sampai bila nak taat, Ustazah? Sampai bila nak buat kebaikan? Sampai mati. Okey, nanti bila dah mati, masuk je yang lahat, jangan sibuk. Rabbirji'un, aku nak balik ke dunia, nak solat, nak sedekah. Tak laku dah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Suratul An'am ayat 88. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Sahabat-sahabat, kita manusia. Contoh, kenapa cuba kita fikir, Ustazah Zai selalu cakap macam ni. Ikhlaslah ketika memberi. Kenapa kita hantar kuih kat jiran sebelah je? Kenapa kita tak hantar kuih dekat jiran belakang? Contoh, kenapa bila kita pergi holiday kita pilih 10 orang je daripada kawan-kawan pejabat kita, bukan 100 orang? Satu, sebab kita tak mampu. Kedua, 10 orang yang kita pilih tu dapat kitchen seorang satu tu. Sahabat-sahabat, ingat lagi masuk Ustazah dihantar oleh Allah ke Paris, Manchester, orang sponsor sebab nak kuliah dekat kedutaan Paris. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, mana ada duit? Setiap kali orang bawa pergi jalan, nampak kitchen satu. Bang, ni kalau duit kita ni RM24. Kalau kat Maidin RM2 je bang. Tak payahlah beli bang. Yang kita tak payah belilah, kita tengok je. Tak beli apa, sahabat-sahabat? Memang tak ada duit, orang bawa ke sana. Masya Allah. Tak apalah, tak apa bang. InsyaAllah yang penting kita sihat. Tak apa, nanti dapat apa-apa free dalam kapal terbang ke, pergi mana-mana, asalkan tulis London. London tulisnya tu kan. Ni penanda buku, bolehlah bagi dekat kawan-kawan. Kan sahabat-sahabat, tak apa kita tak dapat, tak apa. Kerana apa Ustazah nak sebutkan? Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak boleh dah nak panjang-panjang lagi, nanti kita sambung lain. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki di antara. Kenapa Allah bagi kat dia je hidayah, Ustazah? Kenapa tak bagi kat saya? Boleh tak kita tanya, amboi Ustazah balik London bagi kat dia je, tak bagi kat kita? Apa jawapan kita? Lah, sebab dia tu kalau pergi mana-mana dia tak pernah lupa aku kot. Sebab dia pun selalu memberi kat aku. Sebab apa aku bagi kat jiran sebelah. Dia balik pasar malam, dia tak masuk rumah dia dulu, dia singgah rumah aku. Nah Ustazah, saya beli ni. Orang belakang tak pernah bagi. Bukan kita tak sayang orang belakang tu, tapi yang dekat yang kita beri adalah orang yang telah memberi lebih awal kepada kita. Anda faham maksud? Allah beri hidayah kepada orang yang beri. Apa beri kepada Allah? Allah tak perlukan kita, tapi Allah nak tengok siapa yang paling dengar cakapnya Allah, yang paling buat perintahnya Allah, yang berusaha tinggal larangannya Allah. Orang ini yang Allah akan datangi untuk beri hidayah. Masya Allah, tabarakallah. Saya faham Mahiram Razali jaga orang tua kat rumah. Masya Allah, yang ada anak kecil, yang ada orang tua di rumah, itulah masjid anda, tempat anda bertaat. Saya cerita benda yang dulu datang tak berhalangan, sekarang dah tak berhalangan, tak datang hanya kerana dalam hati takut COVID.
Ini yang Ustazah, memang wallahi Ustazah marah. Sebab hanya takut COVID tak pergi. Ni bukan sebab jaga mak ke jaga anak ke, bukan. Sahabat-sahabat, anda orang mulia dengan mengabdi diri kepada orang tua anda. Korbankan masa membesarkan anak-anak anda di rumah. Anda insan mulia. Subhanallah. Baik, kata seorang penyair, di manakah kegelapan yang kau sebut itu, wahai kawan seperjalanan? Yang ada hanyalah cahaya Allah di hatiku, dan hanya itulah yang aku lihat. Tak lepa dengan semua nikmat dunia, di hatiku hanya ada Allah. Allah boleh beri aku segala. Mungkin bukan sekarang, tapi kehidupan di sana. Subhanallah, orang ini yang akan teguh jiwanya. Jalan ini dimaksudkan dua pengertian, iaitu pengertian maknawi dan abstrak. Yang maknawi adalah jalan hidayah dan keimanan, sedangkan yang abstrak adalah jalan sirat yang ada di atas jahannam. Jalan keimanan adalah jalan yang terbentang di dunia fana ini, yang memiliki halangan dan rintangan berupa syahwat. Nak jadi orang beriman memang banyak halangan, sebab kita kadang tewas dengan nafsu syahwat kita sendiri. Sedangkan jalan ukhrawi yang berada di atas jahannam memiliki halangan dan rintangan seperti tumbuhan-tumbuhan yang berduri. Barang siapa yang melalui jalan ini dengan keimanannya, dia akan mampu melalui jalan tersebut sesuai dengan keimanan yang dia miliki. Sebab itu, makin tinggi iman, biasa je Allah uji dengan ujian yang lebih besar. Sebab Allah tahu ni mampu ni, jiwa kental dah ni. Tempuh je sayang, tempuh je. Allah tahu nak bantu kita macam mana. Dan jika seorang hamba berjaya mendapatkan petunjuk untuk menempuh jalan yang lurus ini, maka akan lenyap segala kesusahan, lenyap segala kegundahan, lenyap segala duka citanya. Allah, Allah, Allah. Nikmat lenyap dari susah, lenyap dari gundah, lenyap dari duka cita. Itulah tenang, walau badai halilintar taufan mendatangi kita. Faham? So kita nak sahabat-sahabat lenyap semua kesusahan, lenyap semua kegundahan, lenyap semua duka cita. Wallahi wahai diri, tolong kejar dan rebut hidayahnya Allah. Allah tak pernah zalim, tapi kita yang zalim pada diri kita sendiri. Ampun maaf, zahir batin, tahniah, sudah 120 bab. Esok kita sambung. Moga Allah redha pada kita. Saling kita mendoakan sahabat-sahabat La Tahzan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang melawati ke Taman Melawati? Jom jumpa di Masjid Al-Hidayah pukul 9.30 pagi. Bye-bye. Assalamualaikum.